Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhujung minggu insya-Allah hari ini. Hari Ahad, saya tahu ramai yang mungkin berada dalam keadaan yang mood bercuti ataupun mood nak recharge balik. Mungkin nak recharge dia punya tenaga, nak recharge balik dia punya orang kata spirit dia, semangat. Okay. So saya, maaf lambat sikit tadi saya mengikuti sekejap voice chat guru saya, mentor saya. Jadi saya pun tak nak anda menunggu terlalu lama sangat, maka saya pun nak mulakan pagi ni. Okay, so kita mulakan di Facebook dan juga di Telegram. Tapi saya nak bagi tahu bagi you all yang berada kat Telegram, kejap lagi saya akan tutup dan saya akan hanya bersiaran di Facebook Live sahaja, insya-Allah. Okay, baik. So, apa aktiviti you all semua hari ni? Okay, mungkin boleh share apa aktiviti hari ni. Okay. Dan pagi ni saya nak bawa kisah cinta lah, kisah kasih sayang. Kisah relationship. Nanti kita boleh tengok pula kan, apa kaitan apa yang boleh kita belajar kat situ. Apa yang kita boleh relatekan dengan bisnes kita, insya-Allah. Okay, so berapa ramai kat sini dah bersedia? Siapa kat sini dah bersedia nak belajar pagi ni? InsyaAllah. Okay. So kat sini sebab kat sebelah sana bibik tengah mengemas. So saya live kat belah sini nampaknya. Okay. So okay, baik. Terima kasih yang selalu follow, yang selalu ikut di dalam di Facebook ke ataupun di Telegram. Thank you very much. Okay. Bagi anda yang sedang follow saya di di Telegram juga, kejap lagi ready kena bila saya offkan kat sini. Kalau nak tahu kisah dia, sambungan dia, insya-Allah boleh sambung nanti di dalam saya punya Facebook Live tu, insya-Allah. Okay, so pagi ni sebenarnya saya nak story sikit lah kan. Mungkin ramai yang nak tahu kisah, cerita macam mana saya boleh jumpa pasangan saya, isteri saya, girlfriend sampai sekarang. Sampai sekarang, insya-Allah di akhirat sehingga ke di dunia sehingga ke akhirat, insya-Allah. Okay. So nanti kita belajarlah kat situ apa yang saya belajar, apa yang membantu improvement kehidupan, bisnes kan. Siapa kat sini sebab nak tahu? Cuba teka agak-agak. Okay. Alamak, belum apa-apa dah dapat star ni. Terima kasih banyak. Siapakah yang belanja saya star? Terima kasih kepada siapa? DBS Garage send 50 star. Thank you. Thank you very much. Okay. Jangan lupa tekan butang share. Okay. Dan terima kasih juga kepada yang dah tag kawan-kawan. Mungkin ada sesuatu kat sini yang kita boleh belajar pagi ni. Pasti akan ada benda yang kita boleh belajar, yang pasti membantu dan juga pasti akan memberikan sedikit inspirasi kepada you all semua, insya-Allah. Okay. So siapa boleh teka kat mana agak-agaknya? Siapa yang tahu? Kan, siapa kat sini yang tahu kat mana saya kenal isteri saya? Nurul Izzah binti Rahiman. Saya ni orang Bugis. Mix Chinese dan Bugis. Tapi wife saya adalah orang Jawa, orang Jawa. Okay. Orang Jawa Johor. Kita orang Bugis kat sini makan burasak. Orang Jawa dia makan nasi ambeng. Dia ada pelat, dia ada slang dia sikit kalau Jawa dan Bugis. Kalau Bugis ni, style Bugis ni kalau bercakap dia suka macam lagu-lagu sikit. Semalam saya ada sedikit kelapangan, kesempatan bawa mak saya pergi ziarah saudara mara dia. Okay, jadi kita pun tahu dia punya lenggok bahasa dia kan. Kalau contoh, kita tanya bahasa Melayu, apa khabar? Orang Bugis dia cakap agak kareba. Tapi dia tak cakap agak macam kita, apa khabar? Dan orang Bugis tak cakap macam ni. Orang Bugis tak cakap agak kareba. Dia tak, dia macam tu. Dia agak kareba. Dia ada lagu-lagu sikit. Saya pun tak faham sangat kenapa. Okay. So, insya-Allah. Okay. So, siapa yang tahu kat manakah detik pertemuan kami yang pertama? Siapa yang kat sini nak tahu? Siapa yang tahu? Okay. Siapa yang nak tahu dan siapa yang tahu? Okay. Okay, bagi yang ke Telegram, saya tamatkan dulu. Kita sambung di Facebook. Sambung di FB Live sahaja. Kalau sesiapa yang nak tengok cerita ni, sambung tengok di FB Live. Sekejap je, insya-Allah. Saya cuba untuk 30 minit pagi ni. Okay. Kat Telegram saya tamatkan dulu. Jeng. Kita tamatkan.
So kita tulis kat sini, follow FB Live. Sekarang. Okay, di www. Sekejap saya tulis kat sini kat Telegram ni, facebook.com/Najib Asar. Okay, siapa yang nak follow tu boleh follow kejap lagi kat dalam kita punya Facebook. Tak ada kat tempat lain, kita ada di Facebook insyaAllah. Okay, baik. Sebenarnya story dia macam ni, long. Okay, ceritanya panjang. Saya masa sekolah sebenarnya saya memang tak ada kawan perempuan. Sekolah rendah pun kita macam tak adalah nak berkawan sangat. Masuk sekolah menengah, saya masuk sekolah, kelas saya adalah form 1 tu, adalah semua lelaki tau. 40 orang ni semua lelaki. Tak ada perempuan. Sebab masa tu saya masuk di sekolah menengah kebangsaan Seri Kukup Pontian. Semalam alhamdulillah saya dapat lalu sekolah saya. Waktu saya pergi ke Tanjung Piai semalam. Saya ambil rancangan khas agama. So kita duduk hostel. Tidak ada perempuan. Kat asrama ni semua lelaki. Jadi kita macam tak biasa sangat tau nak ada communication dengan kaum wanita ni. Even ada juga masa tu saya pernah ada kat sekolah saya tu yang kelasnya lelaki semua tu kelas saya je. Kelas lain tu untuk orang yang maksudnya yang sekolah harian. Diorang duduk di luar, duduk di rumah masing-masing. Diorang ni campur lah. Ada lelaki, ada perempuan. Ada Melayu, ada Cina, ada India. So pernah lah ada macam budak perempuan Cina ni, dia sibuk macam nak berkenalan lah kan, Cina. Kan, so saya pun nak tahu nama, asal mana semua. Kadang-kadang dia follow saya balik kelas, saya macam cepat-cepat lari. Kita pun tak biasa. Okay, so macam apa hal ni kan? Kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Okay, so dipendekkan cerita, lepas tu saya pun alhamdulillah, dulu kalau ikutkan saya punya sekolah ni sangat teruk sikit saya punya result. Sebab saya tak apa nak fokus. Buat form 3 tu memang saya betul-betul macam tak boleh lah, kali ni aku tak boleh. Aku mesti, sebab saya tengok masa tu senior saya pun ramai yang saya tengok contoh yang diorang form 1, form 2 tu tak perform sangat. Tapi bila form 3 tu dia rajinkan diri, dia paksa. Saya tengok wow, dia boleh dapat paling baik masa tu senior saya dia boleh dapat 6A. Dan diorang boleh dapat masuk MRSM. Sebab kami ambil 9 subjek. Kami ambil 9 subjek. Sabar ceritanya belum start lagi ni. Okay, so saya ambil 9 subjek. Okay. Lepas tu macam paling tinggi senior saya pernah dapat 6A. Masa tu. Jadi saya macam nampak Puan Izzat dah tanya siapa tu. Saya pun tak kenal. Orang yang kejar saya time tu, saya memang tak layan. Sebab saya fikir macam nak sekolah je. Macam tak ada fikir pun nak berkawan dengan apa. Lagilah saya tak reti sangat nak berkomunikasi. Sebab masa sekolah memang saya pendiam. Pendiam yang amat sangat. Bukan sikit diamnya, amat sangat. So lepas tu saya tengok, semua macam senior saya ni, diorang macam dapat masuk MRSM dengan result 6A. So saya belajar sungguh-sungguh, alhamdulillah. Pertama kali dalam batch saya yang duduk asrama dapat 8A. Saya adalah orang pertama yang dapat 8A kat sekolah masa tu. Sebab sekolah saya bukan sekolah yang pandai. Sekolah saya ni sekolah yang corot. Okay, dan kalau dalam daerah Pontian ni, sekolah saya tu bertahun-tahun berturut-turut kecorotan dia. Okay, so lepas tu alhamdulillah saya dapat masuk ke MRSM. Ke MRSM pun masa tu barulah kita macam masuk kelas yang bercampur lah. Kelas kita tak ramai. Kalau kat MRSM tu mungkin dalam 20 lebih sikit je. Soalnya separuh lelaki, separuh perempuan. Okay, okay. Dan masa tu kita pun macam tak biasa sangat. Tak adalah macam nak berkenalan ke nak apa ke. Saya pun macam tak adalah beria sangat. Sebab kita tahu dek kerana kita ni susah sangat. Susah yang amat. Saya macam tak boleh. Okay, kalau dulu-dulu pun saya tak layan. Even masa form 4 tu, ya Allah, masa form 4 pun kadang-kadang adalah juga senior kakak-kakak senior yang menyakat. Mengusik-ngusik. Saya pernah kena kejar. Saya pernah masa tu saya seorang je lelaki. Kan, lepas tu kakak-kakak senior ni kejar. Saya memang tak biasa. Saya memang tak biasa dengan tak borak dengan kaum wanita, tak borak. Memang tak ada borak. Even kat kelas pun tak borak pun. Tak borak, tak ada apa, memang tak bercakap sangat. Saya hanya borak dengan kawan lelaki. Okay. So saya memang biasa dikejar je, tapi
Tak biasa. So form 4 tu saya tak ada kawan pun. Form 1, form 2, form 3 tu pun tak ada kawan. Tak berkawan pun dengan mana wanita. Even kadang-kadang ada yang call rumah pun saya tak layan. Tu cakap, mana dapat nombor telefon aku ni, tiba-tiba telefon tanya mana Najib. Saya macam, apa hal dia orang ni kan? Kan. Okay. So saya macam, saya tak layan lah. Saya kata, apa hal pula dia orang ni kan? Kita faham lah kadang-kadang ada jenis yang, kawan-kawan kita pun ada jenis yang suka kan, musik-musik. Okay. Ada gambar-gambar kat asrama tu, mana entah saya simpan. Ada benda tu. Dah, ke mana hilang saya pun dah tak sure dah kan. Okay. So masa form 4 saya tak ada kawan perempuan. Form 5, masuk form 5. Tahu tak? Apa jadi? Ya Allah. Bila kita masuk form 5, kita ada junior. Sebab saya masuk MR Semua. MR Semua ni dia cuma ada form 4 dengan form 5 je. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Zaman tu kita tak ada form 1, form 3 tak ada. So saya adalah, memang kita orang satu batch lebih kurang. Kalau macam form 5 tu ada 300 lebih. Form 4 pun ada 300 lebih. Satu batch. 300 macam tu dekat 400. Jadi masa tu saya pun sama ya. Saya tak ada pun macam nak berkawan ke apa. Okay. Handsome teruk. Aduh, yelah tu yelah. Okay, jadi saya pun macam masa form 5, bila saya masuk kelas je, mesti ada je surat. Surat lah, apalah, hadiah lah, apa, jadah lah kan, yang junior hantar. Abang Najib, saya, apa hal lah dia orang ni. Lepas tu dulu kat MRSM, dia ada satu budaya, namanya dia hantar request. Masa tu ada macam satu budaya macam hantar request. Request ni maksudnya macam hantar coklat, kek, makanan, hotdog ke apa, tapi siap dengan kad ucapan. Masa saya junior, zaman saya junior form 4 tu, tak ada siapa hantar. Saya sendiri beli request tu, saya hantar kat diri saya sendiri. Aku geram juga. Okay. Masa tu geram juga sebab roommate saya tu asyik dapat. Saya kata, kau hajar betul lah, aku tak ada dapat pun, nak lapar agak ni. Saya hantar tu semua perempuan. Saya macam, okay, tak apa. Saya tak ada siapa hantar. Jadi saya geram. Saya beli. Saya hantar kat diri saya. Ucapkan untuk diri sendiri macam. Nampak tak? Nak bagi semangat kat diri sendiri time tu. Okay. Cuma, bila form 5, saya bila balik bilik, saya terperanjat. Setiap malam tu akan penuh katil saya tu. Dia hantar kek lah, dia hantar apa, makanan lah. Biasanya makanan dengan kad. Okay. So, macam, ya Allah, banyaknya. Kadang-kadang saya terpaksa bagi-bagi orang. Sebab dia terlalu banyak. Masa tu saya mula macam, apa hal dia hantar kat aku ni banyak-banyak? Ni apa hal? Junior-junior banyak lah. Hantar surat lah, selit kat dalam buku tag kat kelas saya lah. Cakap, nanti Abang Najib tolong balas saya. Memang tak. Saya tak pernah balas langsung. Okay. Kena kejar. Dan saya tahu masa form 4 tu, saya pernah kenal nama Izzah Rahiman ni. Ni aku dengar, aku cerita pula Mana telefon Izzah tadi. Okay. Saya pernah dengar nama Izzah Rahiman. Sebab saya dengar, dia antara yang paling banyak terima request. Senior ke, junior ke, memang banyak gila hantar kat dia. Saya terfikir juga, siapa sebenarnya Minah ni? Siapa budak ni kan? Saya dengar memang kalau di antara senior-senior ke, best saya yang junior-junior ke, berbisik-bisik, kalau form 4 tu dia paling banyak terima sehingga menyebabkan senior-senior marah. Sebab dia terlalu banyak sangat menerima. Menerima request masa tu. Si Izzah Rahiman ni. Saya tak pernah kenal sebab masa tu, masa kami satu batch tu, kelas saya ni, saya kelas 14. Kita ada kelas 1, 2, 3, 4 sampai 16. Banyak kan kelas kita orang kan? Satu kelas tu lebih kurang dalam 20 lebih orang. Okay. Jadi, masa tu, Puan Izzah ni dia kelas 6, sains 6. Kita panggil kelas 5 sains 1, 5 sains 2 contoh, 4 sains 1, 4 sains 2. Macam saya kelas 5 sains 14. Saya kelas yang nombor hujung sebab 4 yang terakhir tu 12, 13, 13, 14, 15, 16 adalah kelas prinsip akaun. Yang lain tu semua adalah budak-budak biologi, budak-budak bio lah. Ni semua yang macam nak jadi doktor. Yang kita orang yang keempat hujung ni memang rasa-rasa diri tak ada harapan nak jadi doktor. Okay. Dan saya memang tak minat weh. Aku tak minat subjek biologi. Saya kalau ambil masa tu saya fikir, saya mungkin jadi biologi. Okay. Sebab saya tengok kerja-kerja, dia orang kerja-kerja ada ujian. Kerja-kerja macam kita budak akaun relax je.
masa tu tak tahulah pula nak berniaga. Okay. Tak tahulah pula berniaga. Kebetulan pula dah ambil akaun. Jadi sedikit sebanyak tu faham lah sekarang. Okay. Jadi saya pun terfikir, siapa budak Izzah Rahiman ni? Saya dengar macam banyak betul orang hantar request. Kita panggil request. Kiriman tadi tu. Request. Saya pun masa form 5 tu saya dapat banyak juga. So, ya Allah, banyak yang dia hantar ni. Diorang ni macam tak give up. Tak kerti give up ke apa diorang ni? Padahal saya tak balas pun. Hantar surat saya tak balas. Memang tak lah. Tak ada masa. Sebab saya macam ni. Saya adalah orang yang selalu berpegang pada insting saya. Insting yang saya masa tu doa lah. Berada dengan izin Allah SWT. Insting tu memberikan kita rasa dan arah tuju yang betul. So, saya pegang pada insting. Sebab saya macam ni. Saya memang daripada awal saya tak ada berniat nak berkawan dengan perempuan hanya seronok-seronok. Dia kalau dulu geng-geng kita orang masuk UTM kan. Bila dengar diorang borak, oh kau kenapa couple dengan dia? Oh ni stop seronok-seronok, enjoy je ni. Nanti kahwin cek orang lain. Kan, diorang macam tu. Diorang punya fikiran macam tu. Ini macam nak seronok-seronok je. Sahajalah macam bosan-bosan. Okay. Zaman tu dapat surat, dapat bedak. Betul tu. Okay. Betul tu Puan Izzah. Puan Izzah je tak tulis surat kat saya time tu. Okay. Okay, baik. So, saya masa zaman-zaman tu, apa cerita tadi? Kan dah terlupa dah. Okay. Zaman-zaman yang, zaman surat semua ada bedak. Wangi. Jadi, saya masa, yang dipendekkan cerita, saya bukan orang jenis yang aku sekadar nak berkawan dan nak enjoy, nak seronok-seronok. Saya tak ada benda tu. Saya tak ada, bukan nak kata saya bagus, tapi saya macam, saya tak ada masa untuk nak adakan benda macam tu. Because saya fikir keluarga. So saya fikir kalau saya kenal seseorang, mungkin saya kalau kenal orang tu dan dia lah jodoh saya. Okay. Saya kenal orang tu dan dia adalah jodoh saya. Terus macam tu je. So ketika satu hari tu yang saya dah pernah dengar nama Izzah Rahiman dan waktu tu dah dekat SPM. SPM dah dekat ni. Saya tak ada couple sebab dulu masa kita junior tu kan. Senior kalau hantar surat kat saya ke apa atau boleh hantar pesanan, dia selalu nasihat apa tahu? Najib jangan couple. Najib jangan couple. Najib jangan couple. Semua mesej macam tu. Tapi aku tengok diorang bercouple juga. Okay. Semua macam bagi pesanan macam tu lah kan. Kepada macam pemimpin masa depan ni lah. Okay. So saya masa tu tiba-tiba dah hujung-hujung ni dah hujung. Saya memang tak ada apa. Saya tak ada langsung masa ke minat ke nak kenal sesiapa. Tak ada. Waktu tu lah. Okay. Belanjalah love sikit tengah cerita pasal love ni. Okay. Thank you very much kepada yang dah tekan butang share. Thank you. Terima kasih banyak. Okay. Yalah sebab kita pun takut mak kita marah. Takut yang perempuan pun nanti mak ayah dia marah. Risau juga. Siapa tak risau? Okay. Saya pun tak kenal siapa. Okay. So masa tu, tiba-tiba waktu masa tu saya kat kelas, saya sampai awal. Well, daripada dulu memang awal. Okay. Sebab saya tahu saya orang susah. So saya kena belajar hard work. Saya bukan hanya perlu work smart, saya juga perlu work hard. Tu yang saya faham. Saya bukan golongan orang yang hanya perlu work smart, saya juga perlu work hard. And then tiba-tiba tu saya tengahlah kat kelas. Saya dulu ketua tingkatan. Okay, saya dulu ketua tingkatan. So semua orang dah kenal lah. Saya kalau kat MSN tu orang kenal sebab saya juga adalah ketua pengawas. Okay, saya juga adalah ketua pengawas, saya juga adalah ketua kelas. Okay, makanya semua orang dah kenal lah. Nampak kenal tu dah tahu dah. Okay, nampak kenal suka percaya tu. Jadi bila tiba-tiba saya tengah kemar-kemar, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Dia tegur kat tingkap tu. Masa tu saya hadir awal sebab kita ada macam special tuition daripada guru admat kita orang masa tu, Cikgu Atan. Siapa kalau dia adalah budak MRSM, okay, dia MRSM MUA, dia kenal dengan Cikgu Atan, guru pakar matematik tambahan. Yang saya ni memang agak ada masalah sikit pada admat. Susah weh. Rasa macam kenapa lah ada matematik yang super dahsyat sangat macam ni Ingatkan masa matematik moden belajar algebra tu dah cukup menggabrakan diri. Okay. Tapi bila kena pula belajar admat, ya Allah, dengan sinus, tan, sinus. Siapa ingat kalkulator saintifik tu? Macam ya Allah peningnya. So kita pun macam minta tolong lah. Saya masa tu wakil kawan-kawan apa minta tolong Cikgu Atan. Cikgu Atan ni dia tak ajar semua kelas. Tapi macam kita cakap dengan cikgu, tolonglah cikgu sebab kita tahu dia pakar. So Cikgu Atan ni macam setiap hujung minggu
dia akan spend masa dengan, dia akan macam, okay, siapa nak join kelas ni boleh masuk kat dalam dewan besar. Dia buat dalam ramai-ramai. So kita orang ni kira kena tong-tong duit. Saya antara yang terlibat tong-tong duit untuk, masa tu kan kita pakai, siapa ingat, kita ada satu binatang namanya overhead projector. Overhead projector. Yang pakai lampu, lepas tu letak plastik atas dia, boleh tulis. So Cikgu Watan macam dia nak tulis kat papan tu, sebab ramai tak nampak, so dia gunakan overhead projector. So dia akan tulis lah kat kertas tu, kat plastik tu. Yang overhead projector. Okay, jadi kat situlah dia punya benda tu. Jadi saya yang tolong arrange. Tiba-tiba ada seorang Mina, dia datang tegur, awak boleh tolong tak hidupkan aircon ke apa? Masa tu dia minta tolong. Lepas tu saya tengok macam sama-sama, siapa yang bercakap tu? Kan? Rupanya masa tu saya detik, ini ke yang ni? Masa tu saya tak kenal lagi, saya tak kenal pun siapa Izzah Rahiman ni. Saya cakap, oh ini kot yang diorang cakap ni heboh-heboh satu sekolah ni lah. Daripada zaman junior lagi, memang dah terkenal satu. Cuma saya dengan nama, saya tak pernah kenal siapa orang tu. Nampak tak? Nampak? Betapa saya ni memang kurang sangat nak ambil tahu. Okay? Kita ni kurang border sangat. Sebab kita tahu kita sedar diri kita ni susah. Siapa yang nak? Siapalah yang nak kat kita ni kan, time tu kan. Belajar pun terkial-kial. Pointer pun macam cukup-cukup makan. So saya fikir macam tu, masa tu, siapalah yang nak kat kita ni sekejap kita semua jalan kat taman ni kan. Sebab dalam hati ada taman kan. Kena dah jalan kat taman. Tapi itulah, ada tak kucing pula ni. Alamak. Saya lemah betul bab-bab tak kucing ni. Okay. Jom kita pergi tak taman. Tak dapat lah pula. Kat sini lah. Kat sini. Saya punya modem agaknya. Dia tak boleh lah. Alamak. Jauh sangat daripada saya punya wifi. Okay. Okay. Jadi masa tu tadi, kat sini boleh. Jadi masa tu, ada nampak pula saya punya motor tu. Jadi masa tu lah yang saya kenal, oh ni ke gadis yang bernama Izzah Rahiman tu. Jadi kat situ lah saya mula ambil tahu. Saya tiba-tiba macam terdetik, lain macam dia punya getaran energi tu bila saya ditegur. Kalau saya nak tegur orang, aku tak berani, babe. Memang tak pernah lah. Memang tak pernah lah saya nak mula tegur orang, tanya dengan Puan Izzah. Okay. Saya punya tahap malu ni macam, ya Allah, aku macam, ya Allah, memang takkan tegur orang lah. Okay. Senang cerita macam tu lah kan. So dia tegur awak. Kan? Macam, sweet tak? Sweet. So masa tu Puan Izzah yang tegur saya macam, oh ni kot yang nama Izzah tu. Saya pun mulalah menyiasat. Tahu tak? Saya bila dah serius, saya buat siasatan. Menggunakan kuasa sebagai pengawas. Siapa nak dengar macam mana saya buat? Saya tak pernah kenal, babe. Saya tak pernah kenal orang. Saya tak pernah pun nak ambil tahu. Okay. Tapi tiba-tiba yang ni kan, saya rasa macam hati saya masa tu, yang ni saya terdetik. Yang ni masa tu saya mula terdetik. Aku nak kena kenal ni. Ini kot yang kata Izzah Rahiman ni. Saya tak tahu dia orang mana. Saya tak tahu siapa. Okay. Jadi saya pun macam, rasa nak kena kenal ni. So saya pun buat penyiasatan. Okay. Jadi masa tu saya siasat dia ni kelas mana. Saya kenal lah. Saya tanya kawan-kawan lah kan. Punyalah kita menyiasat tanpa kawan-kawan hidu ni. Saya kena kau kenal Mina ni? Dia ni kenapa? Konon-konon macam kita nak menyiasat lah. Kita ni macam pengawas. Nak buat siasatan lah kan. Betul-betul. Masa tu dia, tulang rusuk ni mula bergetar. Bukan ovary Okay. Bergetar tulang rusuk. Dia vibrate. Saya kata, aku rasa macam, saya tak pernah tahu rasa macam nak kenal orang ke, nak serius ke, tak pernah. Okay. Tapi saya rasa kali ni, dia macam ada rasa getaran tau. Dia jodoh ni. Terus fikir jodoh tau. Form 5 dah fikir dah. Saya fikir panjang lah macam mana. Saya always fikir on long term gain. Okay. Not short term sahaja. Rasa macam, ni lah macam ni aku memang nak kena ni. Bergetar ni. So apa saya buat? Saya pergi kelas dia. Masa tu tak silap mana pergi kelas dia. Then lepas tu saya siasat. Kebetulan pula saya sampai depan kelas dia masa tu. Dia macam, masa tu bulan 6. Saya ingat lah. Sebab kat kelas dia ni pula, dia tampal hari jadi setiap orang. So saya nampak lah, ada birthday dia lah. Masa tu macam birthday dia dekat ke, macam tu lah lebih kurang. So, saya terus menjalankan operasi. Modus operandi mula bergerak. Okey, dah kenal pasti.
Ada orang jual request masa tu. Junior ke senior yang jual request. Saya mula memberanikan diri mengirim. Mengirim. Saya mengirim request tu untuk kali pertama masa tu. Dan saya hantarlah sempena birthday dia. Masa tu saya ingat lagi, birthday dia 22 Jun. Okay, 22 Jun. Saya ingat dia tampal kat kelas tu sebab dia tampal seluruh. Saya cakap, oh membantu ni bagus juga dia orang tampal Dapatlah aku tahu, dapatlah point. Nak buat sale mesti kena tahu dia punya hot button mah. Ni memang kena lah ni dengan sesuai lah dengan timing. Dengan timing dia kan, birthday dia, saya pun hantar. Tak lama lepas tu macam dia macam ada reply lah, dia balas balik. Saya pun tunggu. Dia tak ada ke balas balik Tak ada, macam tak sampai ke benda tu. Zaman-zaman tu mana ada handphone, mana ada SMS, mana ada WhatsApp, nak tahu Telegram pun berjadah semua tak ada. Dan tak lama lepas tu saya rasa saya terima balasan. Nampak, wah dia dah mula kena ni. Okay, lepas tu apa lagi saya nak tahu? Saya kena check nombor telefon. Okay, saya pun nak tahu macam mana saya dapat nombor telefon dia. Saya tak tanya orang sebab saya tak nak orang tahu. Saya malas nak orang tahu. Malas. Okay, saya ketua pengawas. Makanya saya ni memang berkuasa penuh dengan Pak Gad. Dan Pak Gad tu, saya dengan Pak Gad tu macam ni. Kan? Betul tak? Saya call dulu. Yelah Pak Izzal, saya dah lupa. So, saya nak dapatkan nombor telefon macam mana? Okay. Macam mana nak tahu? Saya tak nak tanya kawan, tak nak tanya orang, tak nak apa. Saya macam leceh lah. Lambat nanti orang tahu, payah. Okay, so saya pergi Pak Gad. Saya memang kamcing dengan Pak Gad, saya macam ni. Memang saya kaki borak dengan Pak Gad. Gila masa tu cerita politik. Pak Gad tu cerita politik. Saya ikut kan, saya layankan aja. Okay. So saya kata, Pak Cik, saya nak check lah semua outing card ni. Saya nak tengok diorang semua hantar tak ikut tak peraturan ni. Sebab saya tahu kat dalam outing card, bila nak outing, bila nak balik, kita ada kad warna merah. Kena simpan, kena hantar pada Pak Gad. Kena tulis laporan nak balik mana. Kan? Okay. So, saya tahu juga kat situ ada nombor telefon. Saya tahu kat situ ada nombor telefon. Okay. Lepas tu saya ambil lah. Saya check mana satu Izzah punya ni. Saya ambil. Jumpa nombor telefon. Okay. Jumpalah kat situ nombor telefon. Saya pun ambil. Balik tu apa lagi? Saya tak pernah call orang. Apatah lagi wanita, perempuan, saya tak pernah call langsung. Dan tiba-tiba saya memberanikan diri. Saya mula-mula macam saya cuba berpura-pura lah. Macam buat suara lain lah. Tak boleh. Suara saya ni unik sangat. Dan cepat sangat kantoi. Lepas tu dia terus perasan, ini Najib ni. Kat situlah yang mula kenal. Okay. Kat situlah yang mula kenal betul-betul. Tahu dia duduk mana apa semua. Saya ingat lagi masa tu saya ambil nombor telefon. Saya tahu dia duduk Labis Segamat. Kan, saya tahu nombor maktab dia, saya hafal. Sampai sekarang saya ingat lagi nombor maktab orang rumah saya. Dia yang tak ingat nombor maktab. Dulu kita panggil dia macam nombor student lah. Kalau saya punya nombor tu 99296. Maksudnya kita orang adalah best tahun 99. Saya nombor 296. Puan Izzah masa tu 99163. Kiranya dia daftar dulu lah. Masa tu ikut siapa daftar cepat, dia dapat nombor awal. Saya mungkin daftar lambat kot sebab sesat. Saya nak pergi sekolah MRSM Muar, tapi masa tu abang sepupu saya tersalah hantar. Kita terpergi kat sekolah Sain Muar. Lepas tu saya kata, macam lain ni lah bang, bukan sekolah ni bang. Kita kan tak ada kenderaan, minta tolong lah sepupu-sepupu, saudara mara. Tak ada kenderaan. Puan Izzah mana ingat nombor dia 99163. Nombor telefon rumah pun saya macam ingat lah. 925. Dah tak ingat pula dah. Okay. Okay, jadi kat situ lah macam kenal. So kita macam tak adalah, tak pernah jumpa, tak pernah apalah. Cuma just kirim-kirim surat je lah. Kalau balik tu kita macam call, itu je. Okay. Lepas tu memang saya fikir masa tu aku memang tak main-main, aku serius. Habis PM, saya pergi rumah dia beraya. Habis PM tu saya pergi rumah dia beraya, ajak kawan saya teman. Saya ucap terima kasih lah pada sahabat baik saya masa tu. Okay, yang temankan saya pergi ke Labis. Gentleman babe. Gentleman. Gentleman. Tak ada nak main-main.
Terus pergi rumah. Nak kenal siapa dia punya orang tua dia. Tapi masa tu saya sorok-sorok juga lah dengan mak saya sebab saya tak nak mak saya risau. Nanti kejap lagi saya cerita, kejap lagi. Jadi bila kita dah berkawan, itu lepas SPM lah kan, saya dah pergi rumah dia. Tapi sebelum tu, saya selalu hantar kat dia. Saya rajin kan, saya kan rajin keluar. Ketua Warden, saya baik dengan Pak Gad. Saya juga baik dengan Ketua Warden, babe. Saya dengan Ketua Warden, lagi ni macam. Tiap minggu Ketua Warden ni, saya ingat lagi arwah. Mudah-mudahan kita doakan lah untuk Ketua Warden saya, almarhum Ustaz Khaidir. So saya tengok dia, saya sangat sayang dia, guru saya. Kita sama-sama lah sediakan sementara teringat ni, kita sediakan Al-Fatihah kepada Allah Yarham, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Allah Yarham ni sangat baik dengan saya rapat. So setiap minggu tak silap saya pada hari Rabu petang akan ada pasar malam. So dia akan cari saya. Pergi cari mana Najib tu? Dia akan cari saya tau. So dah Ustaz, macam biasalah. Saya macam biasa akan temankan dia pergi belanja kat pasar malam. Di samping saya pun dapat berbelanja sekali. So bila saya keluar tu, saya memang suka beli nasi lemak. Nasi lemak berlauk. Okay? Dan saya memang alhamdulillah hampir setiap minggu saya dapat ikut Ketua Warden saya ni sebab saya baik dengan dia. Dan dia pun dia seronok dengan saya. Dia sukalah, dia kira macam anak murid kesayangan jugalah time tu kan dengan Ketua Warden. Jadi setiap minggu dapat keluar. Dah halang keluar tu saya akan beli nasi lemak. Lepas tu kadang-kadang saya beli ayam golek, saya ajak kawan-kawan makan sekali. Kalau ada bajet lah kan time tu. So saya ingat masa tu saya dah mula berkawan dengan Izzah, Puan Izzah ni. So saya belilah ayam golek. Gentleman babe. Hantar ayam golek. Sebab saya fikir, bukanlah kita tahulah orang perempuan ni bukannya makan banyak. Tapi saya fikir mungkin dia nak macam makan dengan dia punya roommate ke siapa kan. So saya hantar ayam golek. Hantar coklat Ferrari, bukan Ferrari, Ferrero Rocher. Sebelum mampu beli Ferrari, saya hanya mampu beli Ferrero Rocher. Hantar. Sampai ada sekali tu memang terkantoi lah. Heboh satu asrama perempuan tu. Najib hantar makan ni. Habis dah cakap dah kantoi, tak apalah saya kata. Saya redha je lah. Okay. Cuma bila kita dah habis SPM, saya memang gentleman. Saya pergi melawat ziarah. Okay, mak ayah Puan Izzah tu saya pergi melawat pada umur berapa tahun? 19. Saya pergi melawat. So mak ayah dia dah kenal saya. Nenek dia, embah dia pun dah kenal. Makcik dia semua kenal. Pakcik dia semua kenal saya. Kira macam dah lock lah ni. Tinggal memang habiskan belajar, bersungguh. Jadi benda tu dia memberikan saya macam pressure juga. Saya kena buat bisnes dengan betul. Sebab satu, memang komitmen saya untuk nak membina rumah tangga. Kedua, saya memang kena jaga family. Tanggungjawab saya besar lah. Okay, tanggungjawab saya besar. Dan that's why itu yang push saya untuk buat gila-gila. Dan saya tak ada masa nak main-main. Okay, so pada usia yang muda tu, zaman-zaman muda, remaja tu, memang tak ada masa, tak ada kelapangan lah nak enjoy ni, tak sempat. 19 tahun tu dah, alhamdulillah. Long story short, pada umur 25, lama kan kami kenal kan. Kenal start 18-19 tu. Pada umur 25, saya cukup belanja, cukup duit. Dan memang saya cakap mak saya nak bertunang. Saya bertunang umur 24. So 25 tu saya buat bisnes gila-gila, kumpul duit untuk nak kahwin masa tu. Sebab kita ni nak menghalalkan kita punya relationship. Dan saya pun cakap dengan dia kena faham, saya ni anak sulung. Mencabar kahwin dengan anak sulung ni tak senang. Mak kita pula ibu tunggal. Kan memang susah, kena jaga hati mak kita. Sebab mak kita ni kan rasa ni kita kan adalah milik dia. Kan kita ni anak dia. Dan mak kita pula sentiasa rasa macam kita ni kecil lagi. Betul kan? Betul. Walaupun kita ni dah besar panjang, mak kita tetap akan rasa macam kita ni adalah budak kecil. Kan? Dan alhamdulillah saya bersyukur sebab pasangan saya ni, Puan Izzah, dia faham. Dia tahu walaupun mencabar sebenarnya. Dah lah anak sulung saya ni. Mak kita pula ibu tunggal. Adik-beradik pula 6 orang, ramai.
makin ramai adik-beradik, makin ramai orang, makin banyak ragamnya. Jadi saya pun nak kena memahami pada belah keluarga dia. Tapi Alhamdulillah, kalau saya dengan keluarga dia memang, tanyalah Puan Izzah, saya dengan pakcik-pakcik dia semua kalau raya ke apa, kontak saya. Okay. Dia tak kontak tau Puan Izzah ke, dia tak kontak pun Ipa Duai ke, dia kontak saya tau. Saya Alhamdulillah, saya dapat menjalin hubungan yang akrab dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik di belah Puan Izzah. Sebab belah saya tak ada. Belah saya, mak saya cuma ada makcik seorang je. Belah ayah saya pula, pakcik belah saya pun dia dah meninggal. So tak ramai sangat. Cuma saya ada ramai adik-beradik. Cuma saya bersyukur kita mengambil masa bertahun-tahun jugalah sebenarnya nak memahami budaya, culture keluarga tu lah. Okay. Dan nak faham tu bukanlah senang. Okay. Sikit sebanyak. Pada saya dalam rumah tangga ni 10 tahun pertama tu adalah untuk mengenal diri kita dengan family. Okay. Cabaran dia kat situ. Kena jaga hati mak kita, kena jaga hati belah mertua kita. Tapi saya cuba untuk saya sentiasa cakap dengan mak saya, mak, InsyaAllah mak, saya cuba menjaga mertua. Sebab kalau saya tahu, kalau saya jaga mertua, mak sendiri pun kita akan jaga elok. Kalau saya mengabaikan salah satu tanggungjawab, kedua-dua pun saya akan terlepas nanti. Okay. So thank you very much yang mendoakan kami. InsyaAllah doakan kami kekal jodoh ini di dunia sehingga ke akhirat. Dan benda yang saya selalu doa adalah kita dijauhkan daripada fitnah poligami. Walaupun benda tu dibolehkan, tapi saya doa dijauhkan. Kan, sebab manusia bukan senang. Manusia bukan mudah untuk nak melaksanakan tanggungjawab dia. Yang satu pun belum tentu, apatah lagilah kalau dia menambah-nambah. Lebih baik kita fokus untuk bantulah ramai orang kat luar, bantu lebih ramai tim kita, bantu kita punya pelanggan-pelanggan, itu lebih penting. Tapi yang saya nak cakap adalah, kalau kita nak faham pelanggan kat luar, fahamkan dulu pelanggan di dalam. Pelanggan di dalam tu siapa tau? Mak ayah kita, adik-beradik kita, mertua kita, saudara mara kita. Ini kena jaga. Kalau yang ni boleh jaga, pelanggan luar tu mudahlah, senanglah dia. Kan, kalau keluarga tak boleh nak jaga, payah. Dan kita kena ingat juga, apa yang kita buat sekarang ni, semua kita buat ni adalah dia menjadi asbab, menjadi pemangkin, pembina semangat untuk kita nak achieve more, achieve better di dalam bisnes. Itulah saya punya point of story hari ni, point of idea yang saya nak bagi sebenarnya. Korang ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada, saya memang nak tamatkan ni. Saya ada kerja lain pula ni. Menyambung kerja lain pula, insyaAllah. Okay. Saya nak menyambung kerja lain. Okay. Itu benda dia. Dan insyaAllah saya rasa saya syukur Allah Ta'ala temukan saya, jodoh saya dengan Puan Izzah Rahiman. Okay. Dan tahun ni dah tahun kami 2008. Dah berbelas tahun dah. Okay. Dah hampir almost berapa tahun dah. 2008, 18, 19, 20. Dah lebih kurang 13 tahun. Sebab anak yang sulung pun dah 12 tahun dah. Kemarin 4 hari bulan 2 adalah birthday Amar yang ke-12. Okay. Dan kami adalah menyambut ulang tahun yang ke-13. Okay. Dan saya juga bersyukur dihadirkan seorang isteri yang orangnya sentiasa suka menambah ilmu, orangnya ramah, orangnya mengambil berat pada keluarga. Okay. Sometimes kadang-kadang dia yang mengambil berat tu terlebih-lebih. Dan saya suka juga adalah kerana dia selalu remind saya. Kadang-kadang bila kita lama tak melawat mak balik, dia akan ingat, bang, dah pergi tengok mak. Mak baru balik tu daripada rumah adik abang kat Perak tu. Pergilah ziarah. Pergilah tengok-tengok, tanya khabar. Dan saya syukur dihadirkan isteri yang sentiasa remind saya. Kan, sentiasa remind saya. Kita saling belajar. Dia belajar daripada saya belajar daripada dia. Kan, ada banyak benda-benda yang saya kata mungkin ada benda kurang. Part saya dibesarkan dulu saya kurang belajar. Saya tak ada ayah kan. Saya dibesarkan tak ada ayah. Okay. Dia ada mak ayah yang mendidik dia dengan saya rasa sangat baik. Okay. Saya banyak juga belajar tentang relationship, tentang bagaimana hormat orang tua, bagaimana nak menjaga adab. So saya banyak belajar kat situ. Dan sometimes dia juga ada kadang-kadang terlalu mengambil berat pada tim. Sehingga kan kadang saya kata kita kena berpada-pada. Sometimes
Ada orang kita berbuat terlampau baik sangat sampai dia tak hargai. That's why ada pepatah cakap, buat baik tu berpada-pada. Sometimes ada orang dia tak appreciate benda apa yang kita dah bantu. Terlalu ramai pasangan yang even dalam team kita sendiri pun kita dah bantu. Yang baru kahwin macam dia tak tak align, masih lagi tak memahami, kadang-kadang ada pergeseran. So kita advise buat macam ni. Yang lelaki, tim lelaki cakap tolong jangan lupa bagi nafkah kepada isteri. Jangan lupa kadang-kadang balik kampung ziarah mertua. Jangan hanya nak balik rumah sendiri. Balik tu jangan lupa ziarah mertua kau orang sekali. Kau dah ambil anak dia. Kau janganlah sibuk nak anak dia je, mak bapak dia kau lupakan. Benda tu tak boleh. Banyak benda-benda macam kami terpaksa mengajar, memberitahu sebab kami dah lalu benda tu. Dan kita tak nak melihat. Benda yang paling saya takuti adalah melihat orang terlibat dengan perceraian. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena sentiasa doa. Jauh daripada fitnah perceraian, sebab tu akan buatkan anak-anak jadi tak tentu hala. Anak-anak kita mungkin stres satu hari nanti. Dia marah kat kita, kenapa ni kan? Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak buat tu? Dan bagi siapa yang tak tahu, ramai juga kadang-kadang suka perli saya nak bagi tahu macam ni. Ramai sangat kadang-kadang klise. Sama ada dua benda. Satu, memang dia tak tahu. Ramai selalu komen kat situ, dia tanya, you ni buat bisnes apa? Satu, saya faham, saya menerima. Ada yang memang langsung tak tahu. Nombor dua, ada yang sengaja sarkastik dan semasa-masa nak perli. Saya nak cakap, saya adalah online business coach. Saya membantu peniaga yang tak tahu macam mana nak attract customer online. So saya ajar dia technical, saya ajar step by step, saya ajar strategi macam ni nak buat. So kita ada banyak result, boleh tengok kat dalam Facebook, boleh tengok kat YouTube. Nombor dua, ada yang memang sengaja sarkastik, dia cakap kita ni jual air liur. Saya kata terlalu ramai orang menggunakan air liur untuk mencari nafkah. Guru, even accountant sekalipun, dalam sesuatu bisnes nak dibina, pasti akan ada konsultan. Contohnya accountant, orang yang daftarkan syarikat, hanya ada surat, ada kertas je. Selain daripada nasihat menggunakan air liur. Saya nak cakap macam tu. Dan tak salah menggunakan air liur untuk buat bisnes, sebab air liur tu memberi manfaat, memberi kebaikan, memberi maklumat, memberikan ilmu. Benda ni saya nak cakap tak salah. So kita jangan jadi bangsa yang jahil, yang selalu memperlekeh orang, jual air liur. Saya cakap macam, I think benda ni kita tak dengar kot pada masyarakat yang bukan Islam. Tapi kita orang Islam banyak sangat sarkastik yang macam ni. Saya rasa itu tak bagus. Guru, pensyarah, engineer, semua konsultan ni memang menggunakan air liur. Dan ini adalah nikmat Allah Ta'ala yang bagi air liur ni. Ini ciptaan Allah, tuan-tuan dan perempuan. Suka saya ingatkan, jangan sampai kita menghina ciptaan Allah. Semua benda Allah Ta'ala cipta dalam dunia ada manfaat, ada gunanya. So jangan sampai, tolong, jangan sampai kita ni mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala cipta dalam dunia semata-mata untuk memuaskan hati kita, nak sakitkan hati orang. Please, tolong jaga-jaga benda ni. Kalau orang gunakan air liur untuk jadi imam, kalau orang gunakan air liur untuk azan, alhamdulillah ada orang menyedarkan kita, mengajak kita ni nak pergi solat menggunakan air liur. Tak salah tak salah. Jangan ingat hanya orang berniaga ni jual aiskrim, jual perabot, jual baju, jual produk kesihatan. Even jual produk kesihatan pun akan ada orang yang perli, jual produk timbang kilo. Saya kata astagfirullahalazim, bangsa aku, tolong sama-sama kita jaga relationship kita dengan manusia lain. Jaga relationship kita dengan orang lain. Kalau kita pelihara kita punya relationship kita dengan orang lain, pastinya insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala juga akan pelihara kita insya-Allah. Boleh ke boleh? Mudah-mudahan saya doakan anda semua ni kaya, berjaya, berkat hidup anda dunia akhirat. Selamat beristirahat, gunakan waktu sebaik-baiknya pada hujung minggu. Nak study ke, nak baca buku ke, whatever ke, pergi ziarah saudara mara ke, sila-silakanlah insya-Allah. Saya rasa tu sajalah. Thank you mendengarkan cerita detik pertemuan saya yang pertama. Yang dada ni dudak. Alhamdulillah hari ni kami orang kata masih dalam banyak lagi kami still improve sebenarnya. Banyak lagi benda kami perlu belajar. Dan banyak juga benda yang kami rasa kami dah lalu, yang kami boleh share kepada you all semua insya-Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada yang dah committed untuk kelas kita Roket Pemasaran Momentum. InsyaAllah kita akan enjoy the kelas 2 hari pada hujung Februari.
Even kita dah bagi anda kelas-kelas setiap minggu juga insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.